Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Insyaallah. Nama saya Muhammad Syafi'i Hidayat bin Syamsul Bahari, Diploma Syariah Islam, semester 2. InsyaAllah saya dari kumpulan 4 kita akan lihat pada muka surat 160, iaitu Thaniyan Al-Quyudu Al-Mulazimatu Lit-Tasarrufi Wal-Intifa'i Bil-Milkiyati, yakni syarat-syarat dalam penggunaan harta. Ramai yang menyangkal bahawasanya harta yang kita miliki itu adalah 100%, yakni mutlak milik sendiri, yakni dengan menyatakan bahawasanya harta itu kita boleh melakukan apa sahaja yang kita ingini. Tetapi Islam menggariskan syarat ataupun cara dalam penggunaan harta tersebut. Terdapat 3 cara ataupun garis panduan yang telah diletakkan oleh Islam dalam kita untuk menggunakan harta tersebut. Terdapat 3, yakni yang pertama, an yahsinal malikul intifa'u bil mali wat tasarrufu fihi, dan yang kedua, an yatajannabal maliku fil intifa'i bimalihi idrara bil ghair, dan yang terakhir iaitu an yastathmiral malik malahu wafqa tawabiti syar'iyyah. Okey, kita masih lagi dalam muka surat yang ke-160, iaitu syarat yang pertama, iaitu an yahsinal malikul intifa'u bil mali wat tasarrufu fihi, yang bermaksud menggunakan harta itu ke arah kebaikan. Adalah menjadi keutamaan bila mana harta tersebut hendaklah disalurkan atau digunakan ke arah yang pertama adalah untuk menafkahkan yang dipertanggungjawabkan, yakni bagi yang mempunyai anak-anak mestilah menafkahkan kepada anak mereka, kepada isteri mereka dan juga ayah dan ibu. Dan seterusnya, harta tersebut hendaklah diinfakkan, dimanfaatkan ke arah kebaikan, yang terutamanya ke arah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut dalam kitab ni juga pada 191, katakan tidaklah pula harta itu digunakan untuk ke arah kejahatan ataupun kemungkaran, yakni sebagai contoh dalam untuk memiliki arak. Okey, kita lihat pada muka surat 162, yakni syarat yang kedua yang berbunyi an yatajannabal maliku fil intifa'i bimalihi idrara bil ghair, yakni pemilik mestilah menjauhkan diri daripada menggunakan harta tersebut ke arah keburukan, yakni Islam itu menegah pemilik itu menggunakan harta tersebut, harta yang dimilikinya itu ke arah keburukan, sama ada secara individu maupun bermasyarakat. Adamul idrar bil fardi, yakni menggunakan harta bagi individu, iaitu individu itu memiliki harta yang mendatangkan perkara kemungkaran terhadapnya, iaitu dengan hartanya mengundang kemungkaran terhadapnya. Dari segi seperti contoh, kita lihat pemilik itu adalah pengembala kambing, lalu harta yang dimilikinya itu adalah kambing, lalu kambing tersebut tidak dijaga rapi dan
ianya mengundang pada apabila kambing tersebut memakan tanaman jiran, ataupun melepaskan najis kepada di hadapan rumah jiran ataupun di kawasan jiran yang mengakibatkan kemungkaran terhadapnya, yang mendatangkan kemarahan kepada jiran tersebut, ataupun boleh menjadikan satu pertelingkahan. Pada muka surat 163 kita lihat adamul idrari bil mujtama'i, yakni dari segi masyarakat pula, yakni harta yang dimiliki oleh masyarakat itu digunakan ke arah kemungkaran ataupun melakukan kerosakan terhadapnya. Yakni masyarakat tidak boleh menggunakan harta yang bersama untuk melakukan perkara-perkara maksiat terhadapnya maupun merosakkannya. Seperti contoh kita lihat, untuk melakukan maksiat menggunakan harta yang bersama itu di dalam kalangan masyarakat ialah kita lihat sekiranya ada di beberapa tempat yang menggunakan harta tersebut merupakan dewan orang ramai yang digunakan untuk majlis-majlis yang mengundang ke arah kemungkaran, yakni seperti majlis tari menari dan sebagainya yang jauh lari daripada landasan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga adalah satu kesalahan dan juga disebut pada masyarakat ini juga, iaitu melakukan kerosakan terhadap harta tersebut. Yakni seperti contoh kita lihat banyak pada ketika ini ataupun di daerah Kuala Kangsar ini sendiri juga terdapat taman-taman di perumahan juga digunakan dengan tidak cermat, dengan ramai banyaknya gejala-gejala sosial yang melakukan kerosakan terhadapnya. Itu juga adalah salah satu perkara yang mengundang kemungkaran secara bermasyarakat. Baik, kita lihat pada muka surat yang 164. Salisan al-quyudul mulazimatu liintiqalil milkiyati, yakni prinsip-prinsip pindah pemilik. Yakni prinsip-prinsip pindah pemilik terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah al-quyudul al-waridatu ala intiqali milkiyati fi hali hayatil maliki, dan yang kedua adalah al-quyudul waridatu ala intiqali milkiyati ba'da wafati maliki. Kita lihat pada pembahagian yang pertama, yakni al-quyudul waridatu ala intiqali milkiyati fi hali hayatil malik, yakni pertukaran pemilik pada hidup. Berpendapat para fuqaha menyatakan bahawasanya harus dan wajib dan mestilah bahawasanya pertukaran pemilik ini haruslah ada redha antara dua pihak. Yang ini Islam itu mengharamkan atau melarang sama sekali ada pertukaran secara paksa. Kita lihat pada poin yang pertama pada pembahagian yang pertama, iaitu pada muka surat 164 lagi, taqyidu tasarrufatil insani fi malihi bidhukurati inda ba'di fuqaha, yakni pengurusan harta bagi manusia mengikut sebagian fuqaha. Adapun wanita itu memiliki harta sama seperti lelaki, dan dia juga ada hak untuk mempunyai ganjaran apabila ia melakukan sesuatu kerja, dan baginya juga ada harta yang diwarisinya. Akan tetapi pengurusan bagi hartanya itu disebut fuqaha terdapat dua permasalahan. Kita lihat pada muka surat yang ke-165, iaitu al-mas'alatul awwala, permasalahan yang pertama yang menceritakan madda hurriyatul mar'ati ghairu mutazawwijati fi tasarrufi bimaliha,
yakni masalah pertama, ini pengurusan harta bagi wanita yang merdeka tetapi belum berkahwin. Maka mengikut pandangan fuqaha oleh Hanafi, Syafi'i, Malik menyatakan bahawasanya mereka yakni wanita yang merdeka tetapi belum berkahwin adalah hak untuk menguruskan hartanya akan datang pada waktu selepas balighnya. Dan ada juga pandangan yang menyatakan juga daripada Malik menyatakan bukanlah hanya semata-mata pada waktu usia balighnya, akan tetapi ia boleh menguruskan hartanya setelah ia berkahwin. Okey, jadi kita terus kepada yang kedua, iaitu al-mas'alatu tsaniyah. Madda huwiyatul mar'atil mutazawwajati fi tasarrufi bimaliha bitabarru'. Masalah yang kedua, iaitu pengurusan harta bagi wanita yang sudah merdeka dan ianya berkahwin. Mengikut jumhur fuqaha juga, iaitu dari Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan Maliki, empat imam itu mengatakan berpandangan bahawasanya wanita yang berkahwin boleh menguruskan harta tanpa dengan izin suaminya. Maka berpandangan Malik sekali lagi dengan masyhurnya menyatakan bahawasanya tidak harus bagi wanita itu boleh wanita tersebut boleh menguruskan harta tanpa izin suaminya, tetapi Malik menyatakan boleh menguruskan harta itu tidak melebihi 1/3. Jadi wanita tersebut boleh menguruskan harta seperti pandangannya yang pertama, akan tetapi Malik menyatakan boleh menguruskan itu dengan takatnya, iaitu 1/3 sahaja. Yang sekiranya lebih, maka perlulah dengan izin suaminya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Nama saya Muhammad Yusuf Hadi bin Muhammad Suki, nombor kilometrik D182 10691. Okey, saya akan sambung daripada sampai saya tadi pada muka surat 166, iaitu jamrah taqyidu tasrufi bil sihati fil akhiri hayatil insan. Maksud dia menyekat pengendalian kesihatan pada akhir kehidupan manusia. Okey, tajuk ini dia menerangkan ahli fuqaha yang hadkan tingkah laku beberapa pesakit sehingga mati dengan beberapa kesekatan. Okey, kematian pesakit tu dia membebaskan hak pemilik untuk bertindak berhubungan dengan keperluan asalnya, seperti restoran, minuman, rumahan, pakaian dan lain-lain. Untuk membentangkan haknya kepada hak-hak piutang lain ataupun dengan waris dia, dia dilarang untuk mendermakan sejumlah wang kepada waris tertentu kecuali dengan izin dan persetujuan dia ataupun mereka tu. Okey. Kita sambung muka surat 167, taqyidu intiqali al-milkiyati bi huquqi syuraka'i wal jiran. Okey, maksud dia menyekat pemindahan hak milik kepada hak rakan kongsi dan jiran. Okey, tajuk ini menerangkan asal dia seseorang tu dia mempunyai hak untuk memindahkan harta kepada orang yang diingininya, kecuali harta tanah. Maksudnya harta tanah. Okey. Dan dia mempunyai seorang rakan kongsi atau jiran. Jadi dia dihalang daripada menjual sahamnya kecuali jika dia enggan untuk memberi rakan kongsinya
dengan pembelian sahih itu oleh penjaja mereka. Okey, hal ini para fuqaha telah menetapkan bahawa hak ini telah diwujudkan untuk mensyaratkan bahawa kelakuan pemilik adalah terhad kepada harta benda. Okey, yang ini ditunjukkan pada muka surat 168 yang waqad isyarat fuqaha tu. Okey. Yang pertama, uh, bagi orang yang memiliki harta itu untuk menjadi waris, syafaat tidak dibuktikan oleh pindahan melainkan ia adalah harta. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bahawa pemberi pinjaman harta tanah itu bergerak dari harta pemilik kepada harta orang lain sepenuhnya dengan pampasan kewangan seperti menjual dan lain-lain. Penembusan itu tidak dapat dibuktikan apabila dipindahkan kepada orang lain tanpa ganti rugi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pendapat Imam Syafi'i dan Maliki bahawa jika seseorang ingin menjual rumahnya dan mempunyai jiran yang tinggal di sebuah rumah bersebelahan dengan tanahnya, maka penjualan dan penyewa itu bukan memiliknya. Okey, faham. Maka dia tidak berhak meminta sewa walaupun rumah itu dimiliki oleh kontrak penjualan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, persetujuan dari pengantaraan tidak dibuktikan oleh kontrak penjualan yang memindahkan pemilikan harta itu kepada orang lain. Dengan persetujuan ini dilakukan. Jika persetujuan ini dibuktikan, maka dia tidak layak untuk mengambil manfaat darinya. Okey. Kita teruskan muka surat 169. تقييد انتقال الملكية بفراغ الذمة المالك من الديون مستغرقة. Maksudnya menyekat pemindahan pemilik dengan mengosongkan hutang pemiliknya. Okey, tajuk ni dicerita pasal jika pemilik berhutang dengan hutang yang mengiringinya sehingga penghutang terancam kehilangan wangnya disebabkan peminjam membelanjakan wangnya, maka penghutang itu dihalang daripada melupuskan wang tersebut dengan menjual ataupun menyumbangnya kepada orang lain. Ini adalah pendapat banyak daripada para fuqaha seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Tapi Imam Abu Hanifah dia berkata bahawa seorang lelaki dewasa tidak dibenarkan dalam kebangkrautan dan pihak berkuasa tidak boleh menjual harta orang yang berhutang dengan kekerasan sehingga dia dapat membayar hutangnya. Tetapi pihak berkuasa tu dia boleh memenjarakannya atau memerintahkannya untuk berniaga supaya dia boleh bayar hutang tu. Kerana penghutang dikehendaki membayar hutangnya. Dan tidak ada keperluan untuk mencegah peniaga tersebut atau suruh dia menjual harta sebagai cara untuk bayar hutang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahirul Izzad bin Zulfikri daripada Kos Syariah Islamiah. Hari ini saya akan bentangkan tajuk Taqyidu Intiqal Al-Mulkiyah bi Muslihatil Ammah, muka surat 170, yang bermaksud batasan pindahan harta dalam kepentingan awam. Okay. Qayyidat al-syari'atu islamiyah intiqal al-mulkiyah wa tasarrufu fiha bil muslihatil ammah fala yajuzu tasarrufu fil mal idza kana yadurru bil muslihatil ammah wa fi hadhihi al-halat yajbiru ala tasarrufu akhir. Okay, bermaksud mengikut syariat Islam, pindahan harta dan tindakan ke atasnya adalah demi kepentingan awam. Ia tidak dibenarkan pada harta sekiranya ia membahayakan kepentingan awam. Faiza kana tajiru yatakiru sala'a dururiyah linnas biqasdi baiha laf'at minan nas bisari ala fa'innahu yamni'u min zalika wa yajbiru ala baiha li'amatin nas bisari misl. Maksud sekiranya peniaga memonopoli barangan yang diperlukan kepada orang awam atau orang ramai untuk menjualnya dengan berhasrat
menjual kepada orang ramai dengan harga yang lebih tinggi. Ia menghalangnya dan terpaksa menjualnya kepada orang awam pada harga yang sama. Okey, maksudnya saya akan bagi contoh. Sebagai contoh, jika harga sehelai tudung berharga RM20, berapa yang boleh kita jual agar ia tidak dikatakan atau termasuk dalam kategori riba? Okey, baik. Pada asalnya tiada had khusus bagi keuntungan dalam Islam apabila melibatkan penipuan, menganiaya orang lain dan harga terlampau tinggi bagi barang keperluan, maka di sana fiqh membincangkan hak khiyar, yakni pilihan untuk membatalkan akad. Okey, saya akan ceritakan satu kitab Al-Fiqh Al-Manhaj, iaitu tentang aktiviti memanipulasi harga secara salah. Pertama adalah talaqi ar-rukban, iaitu memintas pedagang. Contohnya, seorang peniaga memintas barang pedagang yang bakal datang ke kawasannya. Dia memperdaya mereka dengan mengatakan barangan yang mereka jual sudah bertimbun di kawasannya dan dijual dengan harga yang rendah. Perbuatan peniaga itu bertujuan membeli barangan tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga asal. Jadi, jual beli tersebut sah tetapi haram kerana wujudnya unsur penipuan. Apabila para pedagang tadi tiba ke kawasan perniagaan dan mengetahui harga pasaran yang sebenar selain menyedari mereka ditipu, maka mereka berhak menuntut khiyar dan membatalkan jual beli tadi. Okey, kita tengok muka surat 172. Al-quyudu al-waridati ala intiqali mulkiyati ba'da wafatil malik, iaitu syarat ke atas pemindahan harta pemilik selepas kematian pemilik. Al-maliku ba'da wafati tantakilu amwalahu ila man yakhlifunahu min aqaribihi allazina yarsunahu iza kana lahu warithah, iaitu selepas kematiannya pemiliknya memindahkan harta tersebut kepada saudara-saudaranya yang mewarisi sekiranya pemilik itu mempunyai waris. Au ila baitil mal iza lam yakun lahu warisati, waliza sanuqassimu hazil quyudi ila qismain, atau ke rumah harta, yakni institusi kewangan yang bertanggungjawab mentadbir cukai, jika pemilik itu tidak mempunyai waris. Dan syarat ini dibagikan kepada dua bahagian iaitu al-awwalu al-quyudul waridati ala amwali muntakilati ila warithah, iaitu syarat-syarat yang dikehendaki ke atas harta yang dipindah kepada waris. Al-thani al-quyudul waridati ala amwalil muntakilati ila baitil mal, iaitu syarat yang dikehendaki ke atas harta yang dipindah kepada baitul mal. Al-awwalu al-quyudul waridati ala amwali muntakilatil warithah, syarat yang dikehendaki di atas harta yang dipindah kepada waris. Wal islamu fi nazamu lil irasi yakru mubda al irsi dumnu quyudi wa syuruti wahiyah. Islam dalam sistemnya mempunyai beberapa syarat, iaitu an yaltazimu biqanunin tawzi'il irthi allazi hadadahu al-Qur'anul Karim fala yusi liwarithi biaktsari min nasibihi illa iza radiyal warithatul bakun, iaitu mematuhi undang-undang panggihan pusaka yang ditakrifkan dalam Al-Quran. Ia tidak digalakkan kepada waris lebih daripada bahagiannya, kecuali ahli waris yang lain berpuas hati. Maksudnya,
Jika si mati meninggalkan harta dengan surah wasiat terakhir yang sah, yang mengandungi cara-cara bagaimana harta pusakanya hendaklah dibagikan antara waris-warisnya. Harta pusaka itu dipanggil harta pusaka berwasiat. Si mati hanya boleh mewasiatkan tidak lebih daripada harta pusakanya kepada pihak lain selain waris, yakni persetujuan atau tanpa persetujuan waris. Yang kedua, lisyakhsi an yusi li ghairi alwarisi fi hudud thuluth fala yajuzu an yusi lahu bi aqsari min thuluth liqauli rasul liman sa'alahu an hududil wasiyati li ghairi alwarithah الثلث والثلث الكثير لئن تزروا وارثتك أغنياء خير لك من أن تزرهم آلة يتكففون الناس. Iaitu bagi orang yang mencadangkan kepada buka waris dalam had yang ketiga, ia tidak dibolehkan untuk mencadangkan lebih ketiganya, kerana Rasulullah SAW bersabda kepada mereka yang bertanya kepadanya tentang batas kehendak kepada yang bukan waris, iaitu yang ketiga dan yang ketiga adalah banyak, tetapi jika warismu kaya, lebih baik bagi kamu daripada mereka menaburkannya dengan bantuan manusia. Okey, kita tengok muka surah 173. Al-quyudul waridatu ala amwali muntakilati ila baitil mal. Yang maksud syarat yang dikehendaki ke atas harta yang dipindah ke baitul mal. Para fuqaha bersetuju bahawa harta yang ditinggalkan oleh semati dipindahkan ke baitul mal kerana rumah itu adalah pusaka yang tidak mempunyai pusaka, yakni waris. Dan mereka berbeza dalam menyekat kehendak pemilik wang dalam 1/3. Bolehkah dia mencadangkan dalam batas-batasnya 1/3 atau mencadangkan semua wangnya? Okay, al-qawlul awal, zahaba malikiyatu wasyafi'iyatu waz-zahiriyatu ila an wasiyatul maliki allazi la waritha lahu tataqayyidu bithulus wa tabtulu fi ma adahu لأن ما له عند عدم الوارث يكون للمسلمين ولا يمكن أن تتحقق الإجازة منهم. Yang pertama, pandangan pertama daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan Zahiri berpendapat bahawa wasiat pemilik yang tidak diwariskan baginya seseorang itu sekadar 1/3 dan tidak sah untuk orang lain, maka wasiat itu diserahkan kepada Baitul Mal. Yang kedua, al-qaulu tsani, zahaba anifatul hanabilati ila an wasiyatul maliki allazi la warasa lahu la tataqayyidu bithuluth fatajazu walau atat ala jami'ul mal lianna mana'un fil wasiyati bi aqsari min ath-thuluth kana lihaqlik warisati fa inna adamu zalal mani'. Yang bermaksud pandangan kedua, mengikut mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahawa wasiat pemilik yang tidak mempunyai pewaris tiada kadar dengan 1/3, maka ia dibenarkan walaupun didatangkan semua harta itu, kerana larangan penegahan dalam wasiat dengan banyaknya 1/3, kerana 1/3 itu adalah hak-hak pewaris. Jadi kata-kata yang kita akan ambil adalah kata-kata yang utama, ialah pandangan kedua, yakni yang diambil pandangan kedua itu oleh undang-undang Mesir dan Syria. Sadaqallahu alazim.